Jadi begitulah ibu-ibu, ayah-ayah, puan-puan, tuan-tuan sekalian, saya ucap terima kasih. Ini baru mukadimah ya. Kepada Masjid Nurul Iman di atas jemputan yang istimewa ini. Saya jumpa orang Gombak hari ini. Mungkin ada orang daripada yang jauh dan sebagainya. Subhanallah, saya sangat bahagia dan gembira dengan pertemuan yang indah ini. Sebab Allah temukan kita di sebaik-baik tempat di atas muka buminya, iaitu di rumahnya, masjid, Masya Allah. Jadi sama-sama kita niat iktikaf, nawaitul iktikaf fi hazil masjid lillahi ta'ala. Niat iktikaf ya. Bahasa Melayu pun tak apa, bahasa apa-apa. Ya Allah, niat iktikaf. Subhanallah, mudah-mudahan daripada awal sampai akhir kita tergolong di kalangan yang didoakan oleh para malaikat dengan 3 doa sebagaimana yang Nabi sebut. Setiap langkah menuju ke masjid. Ada satu ketika kumpulan kabilah Abu Salamah, dia nak pindah dekat dengan Masjid Nabawi. Bila Nabi dengar, Nabi panggil kabilah tu. Aku dengar engkau nak pindah ke dekat rumah, dekat masjid. Benar ya Rasulullah, kami bercadang untuk pindah dekat sikit. Sebab sekarang ni jauh kami tinggal. Kemudian Nabi kata, bertahanlah, duduklah, tetaplah di situ. Kerana setiap langkah menuju ke rumah Allah akan digugurkan dosa, akan dinaikkan darjat oleh Allah. Dan setiap langkah itu dicatat sebagai pahala sedekah. Subhanallah. Ada yang cakap, Ustazah, saya naik kereta tadi, betul-betul parking depan masjid ni langkah tak banyak. Akan dikira berapa lama, berapa banyak pusingan roda tersebut. Oh lega, Alhamdulillah. Subhanallah. Tapi kata dah tentu berbeza kalau kita parking jauh sikit contohnya kan. Lepas tu kita berjalan, kita merasai nikmat zikir berjalan tu, feel dia lain berbanding depan betul-betul. Kita ni kan ibu-ibu sekalian, kalau bab shopping, bab kenduri dah pakai lawa kan, parking jauh pun tak apa. Bang tak apalah, exercise. Masa tu timbul perkataan exercise. Tapi kalau bang masjid, bang tinggal saya depan, lepas tu awak carilah parking. Sedangkan kalau kita memahami hakikat tu, tak apa bang, jauh pun subhanallah, perjalanan kita, langkah kesusahan kita itu dicatat sebagai sedekah dan pahala begitu banyak. Kemudian Nabi SAW bersabda, selama mana kita berdiam di rumah Allah, akan didoakan 3 daripada malaikat. Allahumma gfirlahu warhamhu wa tub alaihi. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, dan terimalah taubatnya. Kita tak ada siapa yang boleh jamin sampai hari ini taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa boleh jamin. Ada seorang alim ulama, wali Allah, hujung usia dia menangis mohon taubat dengan Allah sampai buta kedua matanya. Kedua mata buta. Anak murid tanya, wahai Syekh, kenapa sampai buta kamu menangis? Aku menangis kerana memohon taubat. Ya, boleh ya? Nak betulkan. Oh, nak betulkan. Nampak tu bergerak tu. Ramai tak nampak. Oh, ramai tak nampak tadi. Kat belakang sebab ni mahalan. Okey. So, okey. Silakan, masya-Allah. Oh, tak apa, alih je laju-laju. Kat sini, nak letak kat sini. Saya berdebar tengok jalan. Okey, subhanallah. Belah situ pula tak nampak. Ni tiang. Letak belakang tiang. Masya-Allah. Ini yang masjid punya ya? Bukan, sendiri. Oh, sendiri punya. Masya-Allah. Okey, saya alihkan air. Siap ada air ni Masya Allah, subhanallah. Memang jarang ya. Memang untuk saya ke ni? Ya, jarang sebenarnya orang sediakan air manis. Tapi pernah berlaku sebab saya tak sempat makan. Lepas tu kita macam hypo. Lepas tu minum air manis tu sangat membantulah untuk maintain tenaga. Masya Allah, alhamdulillah, subhanallah. Ceritanya apa tadi? Okey, seorang wali Allah sampai buta matanya menangis. Lalu anak muridnya tanya, wahai Syekh, kenapa kamu menangis sampai buta mata? Aku menangis kerana aku menyesali dosa-dosaku, dan ini adalah kaedah ataupun caranya aku bertaubat kepada Allah. Maksudnya kuatnya dia menangis kerana dosa ketika waktu muda dahulu. Lepas tu anak murid tanya, wahai Syekh, bukankah kamu seorang yang sangat baik, orang yang soleh, sudah tentu dosamu telah diampunkan oleh Allah.
Lalu dia jawab, adakah di kalangan kamu di sini yang boleh jamin bahawasanya Allah telah menerima taubatku? Banyak tak dosa kita ibu-ibu? Ya. Dosa pada kawan sama sekolah rendah, tak tahulah kita buat apa masa sekolah rendah dulu. Masa sekolah menengah, masa universiti, ngumpat kawan-kawan, ngumpat pesyarah, ambil barang orang, pergi bank, ambil pen bank, bawa balik. Banyak mana tak tahu kita ambil hak orang. Tak tahu berapa ramai orang yang pernah kita sakiti dengan air muka kita, dengan kata-kata kita, dengan perbuatan kita. Ya Allah, terlalu banyak. Dosa kita sebagai seorang isteri terhadap suami, terhadap anak, terhadap ibu ayah, terhadap adik-beradik, jiran dan sebagainya. Lepas tu amanah yang begitu banyak di bahu kita. Banyak amanah ni. Sebagai isteri, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai kawan kepada kawan, sebagai jiran. Semua amanah yang ada di bahu ni akan dihisap oleh Allah. Banyak sangat dosa kita. Sebab itu Nabi sebut hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap. Orang yang menghisap dirinya ketika hidup, maka ringanlah hisapnya setelah dia mati. Jadi sebab itu kita datang pada pagi yang barakah ini adalah untuk menghisap diri kita. Dan pastikan majlis ilmu kita ini insya-Allah mudah-mudahan diangkat menjadi taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dicatat oleh para malaikat bakal menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita banyak dosa, kita kurang amal soleh, tapi Allah lihat usaha kita, kita nak berubah. Bila kita suka taman syurga Allah di muka bumi, mudah-mudahan inilah ciri-ciri ataupun tanda-tanda bakal ahli syurga Allah yang sebenar di akhirat kelak. Sebab itu bila kita datang majlis ilmu, kalaupun kita datang daripada awal, duduk macam ni, kelip, duduk tahan ngantuk. Nampak semua ni, nampak. Kan? Mula-mula macam kusyuk, lepas tu tak sedap. Kan? Jadi asyik duk faham. Ustazah tak tanya pun faham ke tak? Dia faham. Tapi Allah tahu keadaan kita, perihal kita. Kita tak larat, kita penat, mulai malam tadi kan. Masya Allah. Allahu Akbar. Tetapi dengan kehadiran kita di sini, malaikat mendoakan 3 perkara tadi. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, kesian pada dia. Ya Allah, dia banyak dosa. Ya Allah, dia lemah. Ya Allah, dia buat dosa. Dia taubat. Ya Allah, dia taubat. Dan malaikat minta, ya Allah, terimalah taubat dia. Ya Allah, terimalah taubat dia. Kita ni di kalangan manusia peringkat nafsu kita ni, buat salah taubat, buat salah taubat. Betul kan? Kita bukan di tahap buat salah terus tinggal salah tu. Susah nak tahap sampai begini, iaitu nafsul lawamah, nafsul mutmainnah, yang mana bila buat salah sekali terus taubat dan tak ulang lagi. Kita di peringkat apa? Nafsu yang selalu kita mujahadah, nyesal mengumpat, ya Allah, kenapalah hari ni pergi ngumpat imam pula. Tak pasal-pasal ngumpat iman. Sebenarnya tak nak ngumpat, tapi tercakap bilalah nak tukar imam lain. Bukan saya cakap dekat masjid ni ya. Ngumpat Bilal ke, kenapalah Bilal ni ya. Hai, baik, kenapa tak ada yang muda? Bilal ni kalau dengar rasa lagi ngantuk pula. Kalau subuh tu lah kan, contoh. Sebenarnya tak niat apa-apa. Niat kadang cakap-cakap, bincang-bincang. Tak sedar kadang-kadang tu kita mengumpat, mengata, mengeji dan sebagainya. Lepas tu kita taubat, rasa bersalah. Ada ketikanya kita terumpat suami kita dengan anak-anak. Anak telefon, mak apa khabar? Baik. Tu tak apa baik tu gitu. Baiklah. Mak macam lain je suara. Yelah, bapak engkau tu dah buka cerita. Kenapa mak? Ayah buat apa dekat mak? Macam ni lah mak, sebenarnya daripada muda inilah ujian mak, ayah kau lah. Padahal masalah hari tu diangkat daripada tu. Mak selama ni nyimpan je, tak nak cerita, tapi dah jadi macam ni geram. Mak sabar dah 30 tahun. Ya Allah. Padahalnya daripada 30 tahun, mungkin 5 tahun je diuji kalau nak kumpul. 25 tahun lagi tu semua yang seronok-seronok je belaka. Makan sama, jalan sama, itu sama. Kumpul-kumpul mungkin setahun je yang sedih. Yang seronok semua 29 tahun. Tapi asbab dia buat perangai sikit hari tu, dia tak tolong angkat kain masa hujan. Contoh apa-apalah nak jadi,
Syaitan memang halus sangat jarumnya. Kebetulan anak telefon tengah kita marah tu, kita pun cerita gini. Ya Allah, sianya mak, itulah. Pesan sikit, telefon ayah tu, pesan ayah jangan buat macam ni. Ramai orang lelaki ya telefon. Bukan telefon, pakcik-pakcik mengadu saya. Dulu saya kerja furniture rumah tangga kan. Sedih anak telefon, ayah janganlah buat macam tu dekat mak, sial dekat mak. Ayah ni jauh hati sungguh. Sebab ayah jarang telefon anak untuk cerita masalah dia, untuk cerita kecil hati dia pada isterinya. Tapi ramai wanita, isteri yang banyak cerita perihal suami, dia rasa anak bukan orang lain. Tetapi aib suami kita tetap kena jaga. Sampai ketika ada peringkat anak ni boleh dendam dekat ayah, boleh marah ayah, sampai peringkat tak nak bagi duit pada ayah ni, bagi melalui mak je. Sebab mak kata kalau bagi kau ayah beli rokok, baik bagi mak. Mak kumpul-kumpul, guna pandai jimat, kan keluar gelang mak satu. Kan dibobek baru. Kan dia pergi rombongan tu, rombongan ni. Masya Allah, subhanallah.